takkan berhenti. Saya belum niat untuk bersara lagi. Jangan risau. Tapi saya bagi ingatan je lah. Tim yang saya main lawan Selangor, Selangor takkan menang. Tu je. Alright, Assalamualaikum and welcome back guys. Liga Super Match Week yang ke-10. Match Week kali ni dah macam WWE man. Bukan saja ada aksi pijak-memijak telur yang berlaku dekat Likas. Ada juga aksi yang ala-ala pindah rempit gaduh zaman sekolah dulu. Kalau kata kau ingat yang tarik-tarik rambut tu kan, berlaku pula dekat Ceras. Tapi apa-apa sekali pun geng, aku nak tanya korang, macam mana nak dapatkan balik gelaran King of Malaya? Kalau kata orang yang sekadar duduk kat bench pun boleh buatkan satu Selangor koyak. Okey, untuk start review kali ni, kita tengok dulu match antara Kelantan yang turun menentang pasukan Perak. Kena sentuh kat game-game bawah ni. Kan kata aku ni tengok game-game atas ya, tim-tim bawah langsung tak nak sentuh. Jadi selepas management mengeluarkan rules yang pelik-pelik lah di sebelah petang untuk player serta penonton yang akan hadir ke stadium malam tu, bagi aku untuk pasukan Kelantan dalam match ni, nak tak nak sepatutnya keluar as a winner. So that diorang boleh membuktikan kepada penaja diorang serta penyokong-penyokong yang hadir ke stadium bahawasanya skuad ni masih lagi bernafsu untuk beraksi. Nak pula kau sekadar menentang pasukan Perak je yang ada seorang saja import dalam starting line up yang diturunkan oleh Datuk Lim Tiong Kim. Dan pada awalnya semua nampak seolah-olah macam perfect lah. Dia orang berjaya untuk leading awal and then pegang game sepanjang 30 minit pertama perlawanan tu. Bahagian tengah dia orang berjaya untuk control tempo of the game. Bahagian belakang nampak seolah-olah macam solid lah, sukar untuk ditembusi oleh player-player Perak yang lain. Tapi tiba-tiba entah macam mana dalam tempoh lebih kurang 10 minit terakhir first half tu, player-player Perak macam naik share. Tak tahu apa yang dihembuskan oleh Lim Tiong Kim. Sebabnya dia orang bukan sahaja berjaya untuk melakukan 2 gol in a quick succession. Gol kedua yang berjaya dihasilkan oleh Gol Kuchera tu, movement dia memang cukup-cukup perfect lah. Aku rasa korang semua tak pernah expect player-player Perak mampu melakukan movement dan juga gol yang cantik macam tu. Apa-apa sekalipun Kelantan dalam match ni sepatutnya menyalahkan diri diorang lah. Sebabnya waktu second half tu diorang pegang game kau-kau menghasilkan 4-5 peluang depan gol. Tapi player-player dekat bahagian depan, Nuham Marong, Ismail Akinade, termasuklah Chifu sekalipun, banyak kali one by one dengan keeper gagal untuk convert chances. Sampailah kehadiran Nur Syamil Abdul Ghani waktu hujung-hujung perlawanan tu, barulah nampak Kelantan ni ada jugalah orang yang mampu convert chances one by one tentang penjaga gol. Jadi dengan kekalahan Kelantan ni, aku berdoa lah semoga Zam Saham takkan pecat caretaker diorang sekarang ni, iaitu Coach Rizal Zamri Yahya. Sebabnya kalau kata Kelantan pun pecat caretaker juga, bermaksud apa? Kelantan dan juga Tottenham Hotspur tak jauh beza dia mat. Next adalah match antara KL City yang turun menentang pasukan PDRM. Lepas berjaya untuk kejutkan pasukan Kedah di gelanggang lawan, kemudian roadblock dia orang pun nampak sangat-sangat successful dalam 2 match berturut-turut menentang pasukan JDT. Dalam match ni akhirnya PDRM nampaklah sedikit effort untuk keluar pergi menyerang, cuba untuk cari gol. Tapi masalahnya dalam match ni untuk PDRM, Boyan Hodak, coach KL City seolah-olah macam dah bersedia daripada segala aspek mat. Walaupun dia merehatkan 2 orang striker utama dia, iaitu T Saravanan dan juga Cece Kipre, sekadar mengharapkan gandingan antara Paulo Jose dan juga Romeo Morales dekat bahagian depan. Yang Kayon tu bukan dia tak harap, tapi Kayon ni dia macam kalau kata ada 10 orang je yang fit dalam KL City ni, dia macam Kayon, are you fit to play? Tak fit tak apa, masuk juga cukupkan sebelah orang. Dia macam tu je lah ibarat. On a serious note guys, selain daripada aksi tarik menarik rambut yang menyebabkan dua-dua orang kena kad merah tu, bagi aku kredit harus diberikan kepada classic performance antara Paulo Josue dan juga Romeo Morales. Macam yang kita semua tahu, 2 orang player ni dah lama pun beraksi bersama-sama. Diorang ni memang ada chemistry yang sangat-sangat bagus. Kalau kata salah seorang daripada diorang ni tak injured, dua-dua orang turun secara konsisten for the past 2 or 3 season, kita tahu diorang ni antara duo yang sering kali bergandingan untuk cetak gol. Jadi itulah apa yang berlaku dalam match ni. Kita juga boleh nampak pertahanan pasukan PDRM seolah-olah macam tak boleh nak compete langsung lah dengan 2 orang player ni. Cuma masalahnya adalah KL City seolah-olah macam terlalu mengharapkan 2 orang pemain ni, sampaikan seorang lagi player yang nombor 10 tu one by one pun tak boleh nak score. In the end, dengan kemenangan ke atas pasukan PDRM ni juga bermaksud KL City sekarang ni dah pun menang 5 match in a row man. Aku harapkan tim-tim lain yang nak jumpa KL, nak jumpa tim Boyan Hodak lepas ni lebih berhati-hati sikit. Sebabnya kalau kata kita ikut sejarah Boyan Hodak dalam Liga Malaysia ni, kalau kata tim dia dah masuk gear 3-4 tu, jaranglah dia nak drop gear. Seterusnya kita tengok pula match antara pasukan Negeri Sembilan yang turun menentang pasukan Kedah di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi.
Cuma untuk match ni kan, aku seriously sangat-sangat tak faham kenapa player yang paling tinggi dekat atas padang tak gerti nak marking striker utama pasukan lawan bila player tu masuk ke dalam kotak penalti sendiri. Yes, sekarang ni memang aku tengah bercakap tentang Harold Gulonmat. Aku rasa dia antara player yang sedang menikmati gaji yang paling tinggi lah dalam current squad pasukan Negeri Sembilan. Sebabnya kalau kata kita tengoklah dari segi defensive ability Harold Gulon ni, sejak kebelakangan ni untuk pasukan Negeri Sembilan, aku boleh kata dia merupakan liability buat pasukan. Untuk gol pertama aku tak boleh nak kata apalah, member pun tak masuk, duduk kat bench lagi. Tapi bila kita tengok balik gol kedua yang dihasilkan oleh William Vira untuk pasukan Kedah tu, aku tepuk dahi, aku tak tahu nak kata apa. Sebabnya cuba kau bayangkan, dia dah lah duduk dekat near post tanpa dicabar oleh mana-mana player Kedah sekalipun waktu tu. And as a defender, bila kau nak berdepan dengan crossing daripada pihak lawan ni, kau sepatutnya dah melakukan shoulder check. Benda tu pun dia tak buat. Bila bola crossing yang dilakukan oleh player Kedah tu sampai, effort dia untuk tanduk tu memang bukan saja membuatkan player penyokong yang ada dekat stadium, yang kat rumah, semuanya kecewa dengan tindakan dia. Aku seriously rasa macam kecewa gila lah player yang tinggi, badan sasa macam tu, effort untuk challenge bola tu seolah-olah macam main santai petang-petang cukup lah. Apa-apa sekalipun kan, kita perlu beri pujian lah dekat Nafuzizin dan juga skuad Kedah sebab kita nampak dia orang main sedap lah dalam match ni. Yelah, menentang pasukan Negeri Sembilan yang sangat bergantung kepada counter attack, banyak akan duduk low block macam tu. Player-player Kedah memang nampak selesa dengan bola, control game dengan sangat baik dekat bahagian tengah. Trio midfield dia orang antara Manuel Ott dan juga Litak tu bagi aku memang cukup-cukup perfect lah dalam match ni. Tapi still lagi ada beberapa masalah yang berlaku. Kita nampak dalam match ni macam mana bila dia orang sampai saja dekat final third, striker utama dia orang Lira dan juga Balotelli ni, kalau kata depan one by one dengan keeper, nampak payah umno lah nak score. Expectation aku dengan jendela perpindahan yang bakal dibuka tak lama lagi, aku rasa Nafuzi akan korbankanlah salah seorang daripada dua orang striker ni. Sebabnya kalau kata Kedah nak cuba challenge for title ataupun nak dapatkan top 2, nak cuba nak masuk final lah untuk FA Cup ataupun Piala Malaysia nanti, dia orang perlukan seorang striker yang lebih berwibawa, mampu untuk carry the team, mampu untuk convert chances yang ada. Macam sekarang ni kau nampak, kalau kata peluang-peluang yang disuap oleh Litak dan juga Manuel Ott tu dapat dekat Foresteri ke Berkson ke even Kayon sekalipun, aku rasa boleh gol lah bola tu. Next, kita tengok pula match antara Terengganu yang melayan kunjungan Pahang Saint-Germain. Dalam match ni dia bukan Seri Tidur tapi dia merupakan PSG. Aku seriously, setiap kali aku kalau bercakap tentang pasukan Seri Pahang ni, aku akan teringat komen-komen yang aku baca dekat FB fanpage dia orang. Sebabnya hari tu bila tewas dengan pasukan Selangor, kena bantai sampai 4 biji, dia katanya Izham Tamizi ni keeper kemetod. Kenapa kita went from ada keeper Europa League tiba-tiba kepada keeper kemetod macam ni? End up dalam match ni, Izham Tamizi, keeper kemetod korang ni lah yang menjadi hero kepada pasukan Pahang Saint-Germain. Korang tengok sendirilah betapa banyaknya heroic save yang dilakukan Izham terutamanya waktu hujung-hujung second half tu. Tak silap aku ada lebih kurang 3 ataupun 4 lah match winning save yang dilakukan oleh Izham dalam match ni. Apa-apa sekalipun Terengganu dalam match ni tak adalah main buruk sangat pun. Kalau kita tengok daripada awal sampai dah second half, dia orang ni berjaya untuk control game, dominate game kau-kau. Tapi masalahnya untuk pasukan Terengganu masih lagi sama macam match-match awal Liga Super hari tu. Dia orang gagal untuk convert chances one by one dengan goalkeeper, macam lah apa yang berlaku dalam match ni. Untuk Pahang pula, bila adanya Fadli Sas dekat bahagian back 4, dekat bahagian tengah ada Aguero serta Zuhai yang nampak membantulah gerakan yang cuba dilakukan oleh Kepa Sherman. Dia orang nampak sangat-sangat fluid setiap kali dalam fasa transisi dengan adanya general kat bahagian tengah iaitu Noor Azam Aziz. Bila dah sentuh pasal Azam ni, nak tak nak kita kena sentuh juga gol jarak jauh yang dihasilkan dia untuk kemenangan pasukan Pahang malam tu. Bagi aku gol tu memang sangat-sangat cantik dan Terengganu nak tak nak terpaksa juga salahkan Raja Gelecek korang. Yang mana aku rasa Mat Don perlu lebih cepat untuk react, cuba untuk track gerakan yang dilakukan oleh Azam selepas player tersebut berjaya untuk dribble pass kau sebelum dia melakukan satu rembatan deras macam tu. In the end, secara sedar ataupun tak sedar geng, pasukan Seri Pahang masih lagi salah satu daripada pasukan selain daripada JDT yang masih lagi unbeaten dalam Liga Super kita. Walaupun selepas dia orang bertemu dengan tim-tim besar lah dalam Liga Super season ni, contoh macam Selangor, Sabah, Terengganu, Kedah. Dan disebabkan oleh situasi ni jugalah sebenarnya penuh DM Pablo Dolah sekarang. Ramai duk tanya, Datuk Pablo, apa sebenarnya tangkal yang dipakai oleh Datuk? Last match kita tengok pula apa yang berlaku di Likas antara Sabah yang melayan kunjungan Selangor. Ini mungkin merupakan match yang paling panas, match yang paling besar. Memandangkan dia orang adalah tim yang paling top dalam table. JDT tu top. Dia orang ni sekadar top saja.
Sebenarnya dalam match ni memang nampak pasukan Sabah beraksi dengan sangat-sangat berbeza lah berbanding dengan match-match sebelum ni. Mungkin disebabkan oleh faktor dah pun gaya kan. Gaya pertama itu mungkin Ong Kim Sui ada buat open house sikit bagi makan kenyang-kenyang rendang, lemang, ketupat. Itu yang membuatkan player-player Sabah dalam match ni power gila kan. Maybe Dato' Ong Kim Sui pun dah baca taktikal pasukan Selangor bila keluar menyerang under Tan Cheng Ho ni, dia akan tolak side back dia orang kiri kanan dengan sangat-sangat tinggi, meninggalkan space yang sangat-sangat besar untuk center back dia orang. Dalam match ni Yazan dan juga Hari Haikal yang perlu cover dekat space tersebut. So dekat situlah kita nampak Sabah cuba untuk exploit ruang yang ada. Player-player macam Sadil dan juga Badrul, setiap kali kalau kata Sabah dalam transisi untuk bertahan, kita nampak dua orang player ni takkan rushing untuk turun ke bawah. Sebaliknya dia orang lebih kepada tunggu dulu nak tengok ada tak chances untuk midfielder dia orang menang bola. Seterusnya dia orang boleh membuat larian ke arah space yang ada. So dekat situlah sebenarnya kita nampak first half gila-gila punya Yazan kena cover space dekat bahagian kiri tu, sampaikan member tu cungak-cungak waktu half time siap kena kad kuning lagi. Ini dalam match ni aku rasa ada 3 talking point yang sangat-sangat penting. Pertama sekali adalah dari segi pertukaran yang dilakukan oleh Tan Cheng Ho dalam match ni. Kemasukan Afro yang menggantikan Yazan Al-Arab waktu second half aku rasa terlalu awal. Mungkin disebabkan oleh Yazan dah pun ada yellow card, ataupun mungkin Yazan ni sememangnya dah pun tercungak-cungak penat kejar Sadil waktu first half. Tapi bila melihatkan kepada pasukan lawan yang ada area threat yang sangat banyak, player macam Temu Castanheira, Pak Taisu tinggi lampai, banyak kali melakukan larian-larian lewat masuk ke dalam D-box. Kau bayangkan dia orang ni seolah-olah macam pandang Syarul Nazim dan juga Hari Haikal ni, dia tengok macam tu je, pagar dada je. Sebab itulah kita nampak waktu second half berapa banyak sebenarnya crosses yang dihantar oleh player-player wing dan juga side back pasukan Sabah cuba untuk exploit kelemahan yang ada pada defender pasukan Selangor. Yang kedua, syarat kepada performance yang ditunjukkan oleh Badrul Bhatia dalam match ni, man. Di usia 35 tahun, tahun 2023 dia selepas dipalau oleh Dato' Ong waktu awal-awal musim hari tu, bagi aku performance Bad dalam match ni membuktikan dia masih lagi ada benda, ada lagi hikmat dia yang mampu dicurahkan buat pasukan Sabah. Sebabnya as a senior player yang versatile, boleh main dekat bahagian kiri, kanan, boleh main dekat bahagian tengah. And even dalam match ni pun pada awalnya kita nampak dia menjadi backup striker kepada Darren Lock, beraksi selaku number 10 dalam match ni sebelum di-convert menjadi false 9 selepas Darren Lock dikeluarkan waktu second half. Seterusnya yang ketiga aku rasa kena mention juga player yang berjaya untuk mengoyakkan mental player-player Selangor satu padang mat dalam match ni. Player yang aku masukkan tak lain tak bukan adalah Rizal Ghazali. Aku tengok performance dia dalam match ni, kita tahu Rizal sememangnya seorang player yang sangat kasar, sangat robust lah maksud aku. Even zaman dia dekat Kedah dulu pun kita tahu dia ni memang sangat-sangat keras. Tapi aksi dia dalam match ni bukan saja keras, bukan saja robust, bagi aku memang sangat-sangat bijak. Sebabnya dia bukan saja berjaya untuk membuatkan Faisal Halim dah tak nak pergi dah dekat bahagian kiri tu, tapi the way dia cuba untuk pura-pura injured, wasting time sikit selepas dia orang leading, dan juga effort dia untuk menghasilkan satu crossing yang membawa kepada penalti pasukan Sabah tu, bagi aku ini merupakan satu performance yang sangat-sangat membuatkan player-player Selangor geram gila dengan Rizal Ghazali. Aku tahu ramai fan-fan Selangor yang sekarang ni memang marah gila lah dengan tindakan Rizal yang pijak Faisal Halim waktu besar. Benda tu mungkin boleh membuatkan Nicky injured ke apa kan. Tapi apa-apa sekalipun geng, korang kena ingat, bila pihak lawan ada player yang nakal macam Jai ni, yang akan robust, yang akan buat macam-macam untuk koyakkan mental player kau, sepatutnya player-player sini Selangor yang ada dekat atas padang waktu tu lebih bijak lah untuk handle situasi tu, tahu macam mana nak nasihatkan player-player muda lain. Ini apa yang berlaku dalam match tu. Sebaliknya Brandon Gunn, Fazli Mazlan seolah-olah langsung tak mampu nak react, tak tahu nak cakap apa dekat player-player muda lain supaya kekal fokus dalam match tu. Dan bila kita cerita pasal nakal, aku tahu ramai sebenarnya nak aku sentuh berkenaan siu yang dilakukan oleh Waam dalam match tu. Sebenarnya kita nampak betul-betul geram, betul-betul dendam puas hati betul dia dapat nganjing orang-orang Selangor yang ada dekat stadium malam tu. Nasihat aku untuk fan-fan pasukan Selangor, korang relax je lah, tak payah nak koyak sangat, layan je lah benda ni. Sebabnya member pun lepas keluar daripada pasukan Selangor dulu yang cakap saya janji satu je lah, mana-mana tim saya main jumpa Selangor, Selangor takkan menang. Tapi end up member join Sarawak United langsung tak ada chance nak menang dengan Selangor. Sekarang ni member dengan pasukan Sabah, bagilah peluang kat dia pula. Itu korang nak nganjing dia, sekarang bagilah chance untuk dia nganjing pula. Alright guys, aku rasa tu je lah dulu untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang mengenai siu Waam yang seolah-olah membuatkan satu Selangor koyak dengan dia sekarang ni? Adakah korang rasa benda tu sesuatu yang normal? Sebabnya kita tengok Suarez dulu pun skor lawan Liverpool main dengan Barca, celebrate kawan-kawan. Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni gang dengan like, share and subscribe A2N Studio. Kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku gang. Assalamualaikum. Tak payah beri sangatlah nak jati Selangor bagai
Lepas tu korang anjing dia, korang kutuk dia dekat stadium korang. Tu benda tu tak fikir pula. Biarlah member nak enjoy, korang pun enjoy lah. Kadang-kadang kau kat atas, kadang-kadang kau kat bawah.